Bismillah. Alhamdulillahil qail wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmu siyama ilal lail wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, mimbar berpesan, marilah kita mendengar khutbah. Janganlah bercakap-cakap dan bermain-main handphone, kerana itu akan mengurangkan pahala daripada Jumaat yang kita hadir pada hari ini. Pada hari ini mimbar ingin membicarakan tentang satu tajuk. Puasa bukan sekadar menahan lapar dan dahaga. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, Allah mensyariatkan puasa untuk kita. Tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Sebagaimana yang Allah rakamkan dalam suratul Baqarah di dalam ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan kepada kamu berpuasa seumpama difardukan kepada orang sebelum daripada kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Bagi Allah, bila Allah menyebut la'allakum tattaqun, siapa yang melalui Ramadan dengan penuh kebaikan, muhasabah diri dan keimanan, pasti mereka akan menjadi kelompok bertakwa. Kenapa penting takwa? Sebab Allah hanya menerima amalan daripada mereka yang bertakwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya sahaja Allah menerima amalan daripada kelompok muttaqin, yakni mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita menghayati pengertian akan puasa ini, barulah kita akan dapat mengerti kenapa Allah mensyariatkan puasa kepada kita. Dr. Zulkifli Al-Bakri apabila menjawab hikmah berpuasa, maka dia menjelaskan ada 3 hikmah besar kenapa umat Islam berpuasa. Yang pertamanya adalah kerana ingin merasai kesusahan orang yang susah. Apabila kita merasai kesusahan orang yang susah, maka kita tidak akan mudah menindas orang lain apabila kita berada di atas. Sejarah menunjukkan Allah mensyariatkan puasa pada tahun kedua Hijrah. Ayat yang saya bacakan tadi daripada surah Al-Baqarah 183, kefarduan itu datang pada tahun kedua Hijrah, membuktikan bahawa puasa dilaksanakan begitu lambat setelah umat Islam membentuk negara di kota Madinah, barulah disyariatkan puasa. Maka betullah tujuannya agar apabila umat Islam berada di atas, mereka tidak akan menindas orang-orang yang berada di bawah. Bila Islam membuka Andalus, seluruh orang yang berada di sana, sama ada berbangsa Yahudi ataupun orang Kristian, mereka bebas berada di bumi Hispania yang sudah diambil oleh Islam. Tetapi berbeza apabila Granada jatuh, apabila Granada telah kembali ke tangan Kristian. Pada masa itu umat Islam dipaksa untuk keluar daripada Islam, dan siapa yang enggan dibunuh ataupun dihalau keluar daripada tanah air itu. Menunjukkan di situlah hikmah puasa. Apabila kita berpuasa, kita tak akan menindas orang lain yang dalam kesusahan.
melahirkan perasaan simpati dan empati. Sebab itulah kita yang paling banyak memberikan sumbangan, kita yang paling banyak rasa kasihan pada orang. Cuma ada masanya orang lain mengambil kesempatan atas kebaikan kita. Itu sikap manusia yang sukar untuk kita faham. Tetapi yang kita faham, kita telah menjadi baik setelah melalui perasaan lapar. Bila kita lapar, kita melihat orang, kita mesti berkata, oh lapar dianya, maka aku pernah rasa lapar ni. Bila menyambut puasa dan melaksanakan ibadah ini, melahirkan perasaan empati dan simpati. Kita tengok orang susah, kita menjiwai kesusahan itu. Bukan sekadar melihat, tetapi tidak menjiwai apa-apa. Itulah tujuan kenapa Allah memberikan puasa kepada kita. Yang kedua, kata Dr. Zul Al-Bakri, tujuan sebenar berpuasa adalah untuk menyekat kemahuan yang tidak terhendak, tidak terhad, kepada benda dan barang yang terhad. Maksudnya apa? Apabila Allah mengharamkan kita makan di siang hari, Allah mengharamkan kita minum di siang hari, Allah melarang kita melakukan jima dengan isteri. Inilah 3 perkara yang paling krusial yang Allah perintahkan kepada kita untuk kita laksanakan dan tinggalkan walaupun di bulan lain dibenarkan. Allah nak mendidik jiwa kita. Ada masa kamu kena halang jiwa kamu, halang emosi kamu, halang akan nafsu kamu daripada buat semua benda, patuh kepada arahan dan ingat dan kawallah diri kamu. Maknanya dengan sebulan ini kita berjaya mengawal suatu kehendak yang tidak terhad. Nak makan, nak minum, nak berjima, tapi di siang hari tidak dibenarkan. Sepatutnya boleh, tapi Ramadan tidak boleh. Itu tanda Allah nak melihat sejauh mana manusia ini sanggup patuh dan mengawal nafsunya, tunduk kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kehadiran tuan-tuan di masjid membuktikan inilah orang beriman yang boleh diharapkan, karena mereka berjaya mengawal jiwa mereka daripada terpesona dengan makan minum serta berjimat di siang Ramadan. Yang ketiga, tujuan Allah mencariatkan puasa adalah untuk menjernihkan jiwa kita dengan amalan-amalan yang diatur di dalam bulan puasa. Setelah kita berpuasa, kita membuka puasa, solat maghrib, kalau boleh berjemaah, kita berjemaah tuan-tuan. Dan hari ini Alhamdulillah ada program iftar yang dibuat di mana-mana masjid. Saya dengan keluarga akan pergi menjelajah masjid untuk mencari kawasan yang membuat iftar. Boleh dikatakan kebanyakan masjid menyediakan iftar. Cuma macam biasalah tuan-tuan, memerlukan dana untuk pastikan benda itu boleh diteruskan sampai hujung Ramadan tuan-tuan. Di masjid ini juga tuan-tuan, haruslah tuan-tuan memberikan sumbangan agar nanti 300 orang yang datang makan untuk berbuka puasa akan berjaya berbuka puasa dengan tenang, kerana makan itu cukup tuan-tuan. Ingat, memberi sumbangan untuk berbuka puasa lebih baik daripada memberi sumbangan untuk moreh. Moreh itu tidak sunat pun tuan-tuan. Yang sunat bahkan mendapat pengiktirafan Allah. Siapa yang menjamu akan orang buka puasa, dia sedang menjamu tetamu Allah yang dipanggil Duyufur Rahman. Mereka yang datang berbuka puasa, kita jamu mereka. Sebenarnya kita menjamu tetamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan kepada kita apa? Menjernihkan jiwa kita. Keluarlah harta untuk tujuan-tujuan tersebut tuan-tuan. Dan masa yang sama tuan-tuan, kita menguatkan ukhuwah kita. Datang ke masjid, kemudian menunaikan solat tarawih. Tunggu sekejap untuk mendengar akan tazkirah. Tazkirah ni tak lama pun tuan-tuan. Yang nak belah tu pasal apa? Yang nak keluar tu nak pergi mana? Orang lain pun nak moreh juga. Duduklah sat, tunggu, jangan duduk balik belah dan sebagainya. Nampak? Ni yang menyebabkan marilah kita mendengar tazkirah. Kerana di masjid ini ada tazkirah selepas daripada 4. Tunggu sekejap sampailah kita habis tarawih. InsyaAllah kita akan fahamkan kepada para ustaz, jangan tazkirah terlampau panjang. Kita pun tak nak drag sangat. Biar tazkirah itu hanya untuk memberikan peringatan agar tahu Allah sedang mempamerkan cintanya. Siapa tidak sambut cinta Allah di musim Ramadan ini, satu kerugian yang sangat besar. Sebab itulah mari kita jadikan Ramadan bukan hanya sekadar lapar dan dahaga. Kita tak nak termasuk dalam hadis Nabi, kam min shaimin laisa min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa ramai orang puasa, tidak lebih puasa mereka hanyalah lapar dan dahaga semata-mata. Kita nak jadi puasa apa? Puasa Rabbaniyun. Sebagaimana yang ayat dibacakan di dalam Al-Quranul Karim. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna kathir. Berapa ramai orang yang berjuang dengan Nabi adalah kelompok Rabbani.
Qardawi menyuruh supaya kita dalam puasa ini lahir Rabbani, jangan menjadi Ramadhani, iaitu kelompok Ramadan. Datang Ramadan happy, habis 15 Ramadan pakat belah balik pergi mana pun tak tahu. Kita tak nak jadi kelompok itu, tuan-tuan. Biar sampai ke penghujung kita habiskan. Baju raya nantilah beli, tahun depan pun beli lagi, tuan-tuan. Kalau nak beli awal, tuan-tuan, belilah waktu siang. Kenapa nak pergi waktu malam, tuan-tuan? Nampak tak khatib berletir pada hari ini agar orang-orang semua balik pada agama di musim Ramadan ini, tuan-tuan. Jadikan kekuatan pada jiwa kita untuk melaksanakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa berpuasa? As-saumu junnatun. Puasa adalah perisai. Bahkan dalam hadis lain Nabi sebut as-siyamu junnatun minan nar. Puasa dapat menjadi perisai daripada api neraka Allah. Di dunia lagi puasa dah jadi perisai. Orang berpuasa jiwanya kuat, tidak mudah tergoda, dia boleh bersabar. Dia dilatih banyak perkara dalam puasa. Kalau dia hayati, dia akan syukur kerana puasa mengupgrade dirinya menjadi insan yang lebih baik sebelum daripada bulan puasa. Alhamdulillah, kita termasuk kelompok-kelompok yang demikian, tuan-tuan. Maka sebagai mengakhiri khutbah pada kali ini, marilah sama-sama kita menghayati beberapa pengajaran. Umat Islam hendaklah melaksanakan ibadah puasa dengan berpandukan syariat kerana ia merupakan satu kefarduan. Kedua, setiap Muslim hendaklah menjauhi perkara yang dilarang, termasuk maksiat zahir dan juga batin. Yang ketiga, puasa adalah merupakan perisai yang boleh menyelamatkan orang yang berpuasa daripada azab api neraka Allah kelak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa macam difardukan kepada orang sebelum daripada kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Suratul Baqarah ayat 183. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa razaqana minat thayyibat وفرض علينا بالجهاد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك ربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلانغور سلطان شرفودين إدريس شاه الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاج. اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلانغور تنكو أمير شاه ابن سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أتل عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ maqasidahuma li tariqil huda wa rasyad. Ya Allah, Tuhan kami berlindung denganmu ya Allah daripada ujian yang berat. Kau bagilah kekuatan kepada kami ya Allah untuk melaksanakan Islam ya Allah. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa anzil wa sallit alaihim kalban min kilabik
يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا رب العالمين. اللهم يا دافع البلاء ادفع عنا هذا البلاء والوباء والمرض والشدائد والمحن بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.